A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dikasihi pihak pengurusan surau Kolej Zakbar, seterusnya muslimin dan muslimat jamaah di surau Kolej Zakbar UKM, dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita bersama. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mengikuti sebuah pengajian dalam bahagian tafsir yang akan membincangkan surah An-Naba daripada juzuk Ammah, juzuk ke-30. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian ini dalam masa yang singkat ini, dan sama-sama kita merenung isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, dan juga isu semasa yang berlaku di dunia Islam, iaitu di dunia Palestin, yang mana disebut dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, dan barang siapa yang tidak mengikuti perihal keadaan umat Islam, maka dia bukanlah tergolong daripada umat Islam tersebut. Jadi bersempena dengan serangan demi serangan yang berlaku di Gaza, peperangan berlaku di antara tentera Israel dan juga tentera Hamas di Gaza, maka kita dapat membuat satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana tentera Hamas, iaitu Brigade Izzuddin Al-Qassam, dapat mempertahankan bumi Gaza itu sampai sekarang. Rentetan peristiwa daripada serangan pada tahun hujung 2008 dan awal 2009 selama 3 minggu itu, juga Hamas berjaya mematahkan serangan Israel. Dan pada kali ini, bermula pada 14 November hari itu, pada awal Muharram hari Rabu, sampailah sekarang, serangan demi serangan, serangan balas telah pun dilancarkan oleh Al-Qassam kepada tentera Israel. Jadi bila mana kita meneliti untuk menjawab persoalan bagaimana Hamas boleh bertahan, kita boleh meneliti siapakah Hamas itu. Hamas adalah sebuah kerajaan yang dibentuk melalui pilihan raya satu ketika dahulu, yang secara demokratik dipilih oleh rakyat untuk berkuasa di bumi Gaza. Perdana Menterinya Ismail Haniyah, antara pemimpinnya Khalid Mash'al, dan antara pimpinan-pimpinan lain ramai lagi. Yang baru syahid baru ni ialah Ahmad Al-Ja'bari, ketua Brigade Al-Qassam, itu ketua tentera. Dan bila mana kita meneliti lagi tokoh-tokoh di sebalik perjuangan Hamas, kita dapat mengenali siapakah yang dinamakan Syekh Ahmad Yasin, begitu juga Dr. Rantisi, Syekh Mujahid Nizar Rayyan, Syekh Mujahid Sa'id Siyam. Semuanya itu menceritakan bagaimana perihal masyarakat di bumi Gaza. Daripada masyarakat yang hebat itulah maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang hebat, dan sehingga sekarang mereka masih lagi mampu untuk berjuang mempertahankan bumi Gaza. Dan kalau kita tengok berita yang disiarkan oleh pihak media-media Israel sendiri, mereka menceritakan bahawa mereka tidak dapat hidup dengan aman. Israel under attack. Mereka dihujani peluru-peluru pandu, bom-bom, yang mana di bumi Israel itu mempunyai alat siren. Kalau bila anda serangan tu, dia akan bunyi siren. Dalam tempoh 10 saat mereka perlu menyorok. Maksudnya bila bunyi siren, 10 saat lagi bom akan jatuh ke tempat mereka. Jadi setiap hari bila dilaporkan satu berita tu, satu ketika memang tak dapat nak hidup seperti biasa. Sekolah ditutup, universiti ditutup, kedai ditutup, kehidupan mereka susah, disebabkan siren terlalu banyak berbunyi-bunyi. Letupan demi letupan yang dilancarkan oleh tentera Izzuddin Al-Qassam. Begitu hebat ini. Jadi jangan main-main dengan tentera Hamas. Dan kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana mereka boleh berjaya sampai sekarang ini, tidak lain tidak bukan adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimana Al-Quran
telah pun dijadikan sebagai sumber kekuatan umat untuk membangunkan umat manusia, dan mereka telah mempraktikkannya melalui, kita tengok kisah-kisah bagi mereka yang pernah pergi ke Gaza, terutamanya rombongan-rombongan kemanusiaan ni, orang Palestin dan sebagainya. Mereka balik dan menceritakan bahawa rakyat, contoh kanak-kanak sekecil-kecilnya telah pun menghafal Al-Quran, dididik dengan Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu salah satu pengajaran untuk kita bersama pada hari ini, bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada kita sama juga Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam di Gaza, sama juga Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam di seluruh dunia lain. Tapi bagaimana mereka melaksanakannya, mempraktikkannya dalam kehidupan mereka, akhirnya muncul satu masyarakat, satu kelompok masyarakat yang hidup, yang mampu untuk bertahan sampai sekarang. Jadi insya-Allah kita terus dalam soal tafsir. Sebelum tu, apakah maksud tafsir? Apakah kepentingan tafsir? Dan kenapa Al-Quran ini perlu difahami melalui kaedah ilmu tafsir? Sebenarnya dalam Al-Quran, yang merupakan sumber rujukan umat manusia, sumber kepada umat Islam, dia adalah rujukan yang paling tinggi sekali. Kemudian selepas itu adalah hadis dan sunnah. Dan kalau kita dapat memahami Al-Quran sebaiknya, maka kita akan mempraktikkan kehidupan seperti mana yang Rasulullah SAW kehendaki. Dan untuk menjelaskan lagi bagaimana pentingnya ilmu tafsir ini, dalam 2-3 minggu lepas, kes di USJ, sebuah premis gereja di USJ, satu majlis anjuran IRF, di sana menjadi kontroversi bila satu kenyataan oleh ahli Parlimen Lembah Pantai mencarahkan ataupun mengulas satu keadaan kebebasan beragama bagi umat Islam atau bukan Islam menggunakan ayat la ikraha fid din. La ikraha fid din merupakan ayat Quran, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi bila mana tidak menguasai Al-Quran, tidak memahami agama dengan betul dan tidak mengetahui konteks, asbabun nuzul dan kefahaman-kefahaman yang ada dalam Al-Quran, maka terjadilah silap faham yang akhirnya akan mengelirukan semua pihak. Jadi tafsir maksudnya mensyarahkan, memahami. Yang dikehendaki dengan tafsir ini adalah memahami isi kandungan Al-Quran, dan dengan itu akan buat kepada kita satu amalan yang bertepatan dengan syarak. Bila silap faham, maka akan silap amal. Dia kena faham dulu, baru kita boleh beramal dengan betul. Dan kenapa dipilih pada hari ini persoalan daripada juzuk 30, kata-kata imam ataupun kita kata Syekh Sahib fi Zilal Al-Quran, pengarang kitab Zilal Al-Quran, Syed Qutb, dan beliau menyebut bahawa juzuk 30 ini mengandungi ketukan demi ketukan, taluan demi taluan, seruan demi seruan yang menyentuh hati manusia. Tidak cukup sekali ketuk, dia kena ketuk banyak kali. Daripada awal sampai habis, ketukan-ketukannya hampir sama. Isu-isu persoalan akidah, ini yang merupakan isu yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dan juzuk 30 ini menceritakan perihal yang sama dalam uslub yang berbeza, dalam keadaan yang berbeza-beza, dengan panjang pendek dia, dengan bunyi-bunyi di akhir-akhir ayat itu menunjukkan kepada kita bahawa persoalan akidah, persoalan iman dengan hari akhirat, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka adalah persoalan yang perlu diulang-ulang bagi membina iman, membina akhlak umat manusia. Dan kalaulah kita menyerut kembali sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda hidup di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah lebih kurang 10 tahun. Dan persoalan-persoalan yang timbul, ayat Quran yang turun di fatrah Makkiyah itu kebanyakannya menceritakan soal-soal akidah. Di dalam surah juzuk 30 ni kebanyakannya adalah surah-surah Makkiyah yang turun di Mekah, dan hanya 2 atau 3 surah sahaja yang turun di Madinah dan terletak di dalam juzuk 30. Dan kenapa persoalan akidah ini diutamakan? Jadi jawapan dia adalah
Kerana sebelum turunnya syariat untuk solat ataupun untuk berpuasa, maka umat Islam itu perlu dididik terlebih dahulu, perlu ditarbiah terlebih dahulu hatinya, imannya, untuk mengatakan bahawa yang mencipta dirinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal kepada pencipta, maka dia akan kenal diri dia dan dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia maka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan di dalam juzuk 30 ni lebih menceritakan perihal diri dia dan perihal yang menceritakan isu-isu keimanan. Isu-isu keimanan tanpa masuk langsung ataupun sangat kurang isu-isu syariat dalam juzuk 30 ini. Dan kita bermula dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Soalan yang pertama, ayat yang pertama, soalan yang tidak menghendaki jawapan sebenarnya. Satu soalan yang menunjukkan bahawa ajaib ataupun terkejut. Mengapa benda ini dipersoalkan? Amma yatasaalun, tentang apa mereka bersoal-soal, saling bertanya-tanya, saling berbantah-bantah tentang isu tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, bukan menyebut jawapan pada soalan itu, Allah Ta'ala mengatakan anin naba'il azim, ciri kepada persoalan yang mereka sembangkan itu. Allah Ta'ala mengatakan mereka ni, orang kafir ni, telah pun bersoal-soal tentang an-naba'il azim, satu peristiwa yang sangat besar, satu berita yang sangat besar, yang sangat hebat. Alladhi hum fihi mukhtalifun, dan mereka dalam keadaan berbantah-bantah. Dan ada ulama mengatakan hum itu merujuk kepada orang Islam dan orang kafir, yang mana orang Islam beriman dengan hari akhirat, adanya hari akhirat, dan orang kafir mengingkari bahawa adanya hari akhirat. Dan mereka rasa confused, mereka rasa mempersoalkan betul ke tidak adanya hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala jawab dengan ayat satu penegasan lagi, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, bahawa mereka akan mengetahui, dan tidak mereka akan mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala tidak menjawab seterusnya secara direct jawapan persoalan itu. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala, mereka, itu umat manusia ni atau orang kafir akan mengetahui pada masanya nanti. Kemudian ayat yang ke-6 sehingga ayat ke-16, Allah Ta'ala membawa manusia ataupun orang Islam, pembaca Al-Quran ini menelusuri 3 poin utama dalam kehidupan, mengajak umat manusia meninggalkan persoalan hari akhirat tadi dalam 1 hingga 5 tadi ni, membawa manusia kepada satu perjalanan meneliti kehidupannya. Ada 3 pecahan di situ, ayat 6 hingga 16. Pecahan yang pertama, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Satu soalan Allah SWT tanya kepada kita, bukankah kami telah mencipta bumi terbentang luas? Bukankah kami telah mencipta bumi terbentang luas? Allah Ta'ala pada manusia, wahai manusia, tidakkah aku telah mencipta bumi terbentang luas? Wal jibala autada, dan aku telah menciptakan bukit dan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi ini supaya tidak bergegar. Dan dalam tafsir menyebut al-arda mihada, terbentang luas untuk apa? Untuk manusia bergerak di atasnya, untuk manusia hidup di atasnya, untuk manusia menjalani kehidupan, mencari nafkah kehidupan, mencari rezeki. Dan dunia ini terbentang luas, terhampar. Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bumi ini terbentang luas. Dan nikmat yang kedua Allah Ta'ala sebut sini, wal jibala autada, Allah Ta'ala telah ciptakan kepada kita bukit yang menjadi pasak, yang menentukan keteguhan tempat kita duduk sekarang ni. Bayangkan kalau tak ada bukit, bergegar sikit, maka akan berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Bila ada gempa bumi, bila tak ada bukit, maka akan berlaku masalah kepada tempat tinggal kita dan sebagainya. Dan ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala nak menarik kepada kita difahami dengan mudah, tanpa masuk universiti. Orang kampung, kalau orang Arab Badui, bukan orang bandar, dia boleh mengetahui bahawa dia tengok bumi terbentang luas, dia tengok bukit dengan tersekap indah,
Kemudian Allah Ta'ala sebut bahagian yang kedua, ada 4 poin. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah Ta'ala nak menarik perhatian kita dalam keadaan yang kedua ni, supaya kita meneliti bukankah Allah Ta'ala ciptakan kita, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu wahai manusia ni azwaja, berpasang-pasangan. Jadi lelaki pasangannya perempuan dan perempuan pasangannya lelaki. Bukannya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Masuk golongan lesbian, gay, transgender dengan apa lagi? Transseksual, bisexual, transgender, LGBT. Allah Ta'ala kata kat kita, kehidupan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan manusia berpasang-pasangan, maka carilah pasangan kamu. Dan Allah Ta'ala kata juga dalam ayat ni, wa khalaqnakum azwaja, bahawa Allah Ta'ala tak ciptakan manusia daripada air mani. Daripada air mani itu lahirlah, Allah Ta'ala nakkan air mani itu jadi perempuan, maka jadilah perempuan. Allah Ta'ala nak jadi air mani itu lelaki, maka jadilah dia lelaki. Dan Allah Ta'ala telah mencipta kita macam tu, kan? Melalui penciptaan ni Allah Ta'ala mencipta pasangan, akhirnya menghasilkan air mani macam tu, kita lahir macam sekarang ni. Dan Allah Ta'ala nak kita meneliti siapa yang cipta kita tu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata, Allah Ta'ala ciptakan tidur sebagai kerehatan kepada kita. Jadi nikmat tidur ni semua orang tidur waktu malam. Waktu siang buat kelulah. Dan kita tak sedar kadang-kadang nikmat tidur tu adalah satu nikmat yang sangat besar, sehingga disebut dalam Al-Quran macam ni. Sibuk berfikir, sibuk bekerja, tidur adalah sebagai kerehatan kepada jasad, kan, dan diri kita ni. Dan kalaulah siapa-siapa yang cuba untuk menahan tidur, kan, seberapa lama sehari tak tidur, maka dia akan merosakkan diri dia. Waja'alna al-laila libasa. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala menciptakan malam sebagai libas, sebagai menutup menutup menjadi pakaian supaya dia dapat tidur pada waktu malam hari, kan? Wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah Ta'ala ciptakan siang untuk kehidupan, kan? Jadi 4 poin ni lebih berkaitan dengan diri manusia, melihat diri dia berpasang-pasangan, kemudian lihatlah kehidupan seharian dia dapat tidur. Dalam kehidupan seharian dia ada siang, dan kehidupan seharian dia ada malam. Allah Ta'ala yang cipta, kan? Nak sebut kat sini bahawa ada penciptaan, ada pentadbiran, ada kuasa yang mengatur kehidupan kita ni, kan? Jadi kalau kita tak sedar lagi, kena baca banyak kali lah, kan, juzuk 30 ni. Semoga dia membekaslah kita bahawa setiap kali nak buat maksiat, ya Allah, Allah Ta'ala cipta tangan, Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala cipta siang dan malam, kan? Kemudian bahagian yang seterusnya dalam bahagian ni, Allah Ta'ala sebut, wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tanya kepada kita, bukankah kami telah menurunkan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ayat ke-12, bukankah kami telah membina di atas kamu 7 lapis langit, dan bukankah kami telah menciptakan matahari sirajan wahhaja, matahari yang terang, yang memberikan haba dan juga cahaya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah turunkan daripada langit, daripada awan, ma'an sajjaja, air yang mencurah-curah, iaitu hujan. Linukhrija bihi habban wa nabata, dan keluar daripada hujan tersebut habban wa nabata, satu tumbuh-tumbuhan dan juga anak-anak benih. Wa jannatin alfafa, dan juga taman-taman yang mempunyai pelbagai-bagai buah, di dalam taman tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala nak mengajak kita melihat alam ini. Yang pertama, tengok langit, ada 7 lapis. 7 lapis macam ni Allahu a'lam, tak tahu macam mana 7 lapis tu.
Nak ceritakan di sini 7 lapis sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kuat, bahawasanya langit itu satu binaan yang sangat kukuh kan, shidada kan, kukuh sangat-sangat. Tengok langit atas tu macam roket nak lepas pergi ke angkasa lepas tu kan? Satu teknologi yang sangat hebat untuk melepasi kan, 7 langit. Kita tak tahu dah angkasa lepas tu dah sampai ke lapisan ke-7 ke, itu pun tak tahu lagi. Ada banyak lagi lapis-lapis atas tu kan. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan matahari nikmat yang sangat besar juga Allah Taala ciptakan kepada kita. Wa anzalna, dan kami turunkan daripada langit ataupun daripada awan. Mu'sirat ni merujuk kepada as-sahab. Ada juga iaitu awan-awan. Ada juga yang menyebut mu'sirat ni adalah angin-angin. Maksudnya proses penurunan hujan lah. Diperah air daripada awan itu, maka turunlah air mencurah-curah. Dan dengan itu linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Jadi kesimpulan daripada 6 sampai 16 ni menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada manusia. Sedarkah kita bahawa ini adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan kita kena sebut nikmat ni selalu, kena sebut alhamdulillah selalu. Dan kita membayangkan bila mana kita susah atau kita senang kan, masih lagi ada matahari, masih lagi ada pokok, masih lagi ada bumi, masih lagi ada siang dan malam. Itu semua nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kemudian bahagian seterusnya ayat yang ke-17 sampai ayat ke-20. Ini persoalan, ini gambaran tentang hari akhirat. 17 sampai 20. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari yaumul fasl, hari pembahagian ataupun hari penetapan hari akhirat itu kana miqata, dan telah pun ditetapkan bila dia akan datang. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, dan pada ketika itu yunfakhu fis-sur, ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, dan kamu semua wahai manusia akan datang berbondong-bondong pada hari akhirat nanti. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit itu, yang 7 lapis tu dibuka ni maksudnya ada lubang-lubang, ada maksudnya binaan yang kukuh tu akan hancur kan. Fakanat abwaba, menjadi pintu-pintu kan. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan bukit bukau ni hancur. Fakanat saraba, menjadi apa? Menjadi fata morgana kan. Macam ada kan, fata morgana nampak macam ada air, dah datang dekat tak ada air kan? Maksudnya menjadi debu-debu yang berterbangan di tiup angin kan. Itu je lah keadaan bukit pada hari akhirat nanti. Kat sini poin dia apa? Kaitan dengan poin yang atas tadi. Kehidupan di dunia ini Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang macam-macam. Kena sedar bahawa di sana akan ada hari pembalasan. Maksudnya akan ada golongan yang akan dihisap. Sesiapa yang menggunakan nikmat ni dengan baik, maka Allah Ta'ala akan hitung, Allah Ta'ala akan kira, kalkulate. Mereka yang gunakan nikmat ni dengan jahat, dengan tidak mensyukurinya, melakukan perkara dosa, Allah Ta'ala akan ganti balik, berikan balasan dia pada hari akhirat nanti. Jelas persoalannya. Umat Islam dididik untuk beriman dengan hari akhirat, bahawa di sana akan ada hari pembalasan, yaumul fasl, akan ada satu hari. Bila? Allahu a'lam. Siapa tahu? Wallahu a'lam. Kita wajib beriman bahawa adanya hari akhirat. Seperti mana kata kita, kalau kata musim sejuk, musim sejuk, sebelum musim sejuk tu dah luruh lah bunga-bunga tu. Ketika bunga tu luruh, kita kata kat dia, aku yakin bahawa lepas dia luruh, tinggal batang-batang je, ranting-ranting je, akan datang musim bunga untuk tumbuh balik daun-daun dan bunga-bunga tu. Yakin kita tak macam tu. Lepas dulu akan ada keluar bunga. Begitu juga dengan kehidupan dunia ni, nikmat macam ni, yakin lepas ada nikmat macam ni, kita akan dihisap, akan datangnya hari akhirat. Dalam keadaan hari akhirat ni sangat-sangatlah dahsyat tuan-tuan sekalian. Ditiupkan sangkakala, wallahu alam sangkakala macam mana, tapi yang kita tahu bahawa sangkakala ni akan ditiup menandakan hari akhirat. Kemudian ayat 21 sampai 30 akan menyebut tentang
balasan orang-orang kafir tentang neraka. Kalau teliti betul-betul, baca betul-betul tafsir, yang terjemahan ke tak terjemahan ke, kita tadabbur ayat ini, kita akan merasakan satu beban yang sangat besar. Kita rasa takut sangat-sangat membaca tentang perihal golongan-golongan kafir yang akan diazab pada hari akhirat nanti. Qala ta'ala, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Lah dengan rentak lagu dia tu memang sangat keras lah, demi nada dia tu. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam, neraka jahanam itu mengintai-intai. Mirsada ni mengintai-intai. Kenapa dia mengintai-intai? Kerana dia menjadi litarina ma'aba, dia seperti rumah. Kita bayangkan kita ada bilik dom asrama ataupun kita ada rumah. Dia tahu kita ni tuan dia. Bila mana kita waktu petang je, selalunya kita akan balik dekat dia. Sebelum kita balik tu, rumah kita, dom kita tu, dia akan intai kita, bila nak balik, macam tu. Neraka ni macam tu. Dia terintai-intai, dia menunggu-nunggu untuk mengazab ahli dia. Litarina ma'aba. Ma'aba ni pun satu perkataan yang sangat hebat. Bukan sebagai rumah tempat kembali, dia sebagai tempat kembali yang kekal selamanya. Ma'ab, ma'aba. At-taghin. At-taghin ialah orang yang melampaui batas, yang tidak mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba, akan tinggal dan menetap. Labithin pun kalimah yang sangat hebat digunakan di sini. Kalau kata tinggal, saya tinggal di rumah sekian, askunu fi hadzal bait, saya tinggal di rumah itu. Tapi kata labithin, maksudnya dia duduk situ, dia kekal dan permanent kat situ. Labithina fiha ahqaba. Ahqaba pun jamak kepada haqaba. Haqab ni satu tempoh. Disebut dalam tafsir, haqab ni ada kata 80 tahun, ada kata 800 tahun, dan ada pelbagai perkataan, ada pelbagai pendapat ulama menceritakan berapa lama tempoh haqab tu. Kalaulah satu haqab tu dah panjang tempoh dia, apatah lagi ahqaba, jamak kepada haqab ni, maksudnya berzaman-zaman. Ertinya kekal lah di dalam neraka. Dan apa yang mereka dapat dalam neraka tu? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Ini ayat nafi dan juga isbat. Macam kalimah la ilaha illallah, dia menafikan segala Tuhan dan dia mengisbatkan bahawa hanya Allah Ta'ala lah sahaja Tuhan kepada sekian alam. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah Ta'ala. Nak sebut kata bahawa memang tak ada betul lah Tuhan lain. Macam ni juga, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Tak ada makanan lain, tak rasa sejuk, tak ada rasa minuman melainkan apa? Hamiman wa ghassaqa. Hamima ni air yang mendidih ataupun air nanah yang mendidih, yang mampu menggelegakkan rengkung dan juga perut. Ghassaqa ni kalau tengok dalam tafsir juga menyebut tentang kegelapan malam, yang menunjukkan bahawa kesejukan yang amat sangat, sejuk yang amat sangat. Mungkin kita sebelum ni kita pernah dengar kat neraka ni panas sampai terbakar semua kan. Kalau kata azab yang paling ringan pun, Abi Talib merasakan memakai terompah yang kat bawah kaki tu sampai menggelegak otak. Tapi disebut sini sejuk yang teramat sangat menjadi azab kepada orang kafir di dalam neraka. Jazaa'an wifaqa, dan ini adalah satu balasan ataupun jazak
Jazak ni istilah dia pemberian ataupun ganjaran kepada mereka. Wifaqa, jazaan wifaqa, satu pemberian ganjaran yang setimpal dengan apa yang setimpal tak agak setimpal lah, cuba bandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi. Ja'alna al-laila libasa, malam siang, boleh tak kita nak ganti malam dengan siang? Allah Ta'ala kata contoh malam ni dah malam, sekarang dah malam kan, kita pasang lampu banyak, buat lampu besar-besar spotlight, untuk kata sekarang ni masih lagi siang juga, takkan mampu. Hatta lampu limpah di stadium pun kalau kata tak ada elektrik, mati juga lampu tu. Tak mampu nak ubah, tak mampu nak lawan nikmat-nikmat tadi tu. Ayat 6 sampai 16 itu tak mampu sangat nak lawan. Akhirnya Allah Ta'ala kata bagi mereka yang mengingkari nikmat-nikmat tadi, arahan Allah Ta'ala tadi, jazaan wifaqah, dapatlah setimpal dengan neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dan disebutkan ciri mereka yang taghut ni, ciri-ciri mereka ni la yarjuna hisaba, tidak mengharapkan penghisaban. Mereka melakukan sesuka hati dekat dunia ni. Dapat duit PTPTN, contoh, membelajarkan suka hati, tak rasa bahawa duit tu akan dihisap, duit tu akan dikira balik ke mana digunakan duit tersebut. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, menafikan, mendustakan, membohongi bi ayatina, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bukti-bukti kekuasaan Allah Taala, kidzaba, dengan sedahsyat-dahsyatnya dan penafian dan penipuan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan bahawa Allah Taala telah mencatat segala amalan tersebut. Fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa azaba, rasakanlah, kami tak akan tambah benda lain melainkan azab. Nak cerita bahawa di akhirat nanti orang yang berada dalam golongan ahli neraka ni akan terseksa-seksanya. Jadi ayat macam ni maka mampu, sebenarnya mampu untuk mengetuk hati kita, mengetuk jiwa kita. Yang mana rasa malah baca Quran tu ketuk hati, ketuk jiwa. Ya Allah, aku tak nak diazab ahli neraka nanti, tak nak jadi ahli neraka, maka aku perlu membaca Al-Quran, maka aku perlu beribadat, aku perlu bangun qiyamul lail, aku perlu mengamalkan amal ma'ruf dan nahi munkar, menjauhi kelompok-kelompok yang tidak bermoral. Itu adalah ayat yang ke-21 sampai ke 30. Dan sebaliknya Allah Ta'ala terus menyambungkan kisah-kisah atau balasan bagi mereka yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala yang baik ni, mereka golongan yang beriman tadi ni. Ayat 31 sampai 38. Innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Nak sambung boleh. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, disebut terus. Apa dia? Taman-taman dan juga a'nab. A'nab ni jamak kepada inab. Inab tu adalah anggur. Disebutkan hadaik dan inab ni, kenapa disebutkan anggur? Kenapa sebut taman-taman? Kerana untuk menceritakan kepada manusia yang ada kat dunia ni, benda apa yang paling best kat dunia ni. Contohnya taman-taman yang tenang, yang cantik, indah, kemudian buah-buahan yang enak dan manis, macam buah anggur. Jadi untuk takribuz zihni, untuk mendekatkan gambaran di kepala kita ni, macam mana nak seronok, kita kata macam sekian, oh nampak macam tu best. Tetapi sesungguhnya yang hakiki dekat syurga nanti lagi dahsyat lagi dari ni, lagi hebat lagi daripada apa yang kita gambarkan, yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib maksudnya apa? Maksudnya bidadari.
Atroba yang cantik, yang sebaya, yang indah. Dapat bidadari. Wa ka'san dihaqa, dan minuman-minuman yang mengenyangkan. Ka's, gelas. Nikmat lagi, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Nak ceritanya kemenangan tu, hebatnya nikmat pada hari akhirat nanti, hari dalam syurga nanti, telinga kita tak akan mendengar benda-benda yang lara, benda-benda yang sia-sia, dan juga tidak ada benda yang menipu, penipuan. Maksudnya betul nikmat tu ada dan tak boleh nak tipu lagi dah. Dan tak ada isu yang nak diperbalahkan di hari akhirat nanti. Hari yang benar, nikmat yang benar, balasan yang benar. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Disebut lagi, itulah balasan daripada Tuhan kamu, 'ata'an hisaba. Satu pemberian yang tepat dengan hisab yang Allah Taala telah kirakan tu. Allah sebut lagi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Taala yang memberikan nikmat ini, Allah Taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antaranya. Ini menguatkan kepada kita tauhid rububiyah. Allah Taala yang menciptakan semua-semua tu. Ar-Rahman, dan sifat Allah Taala tu yang mencipta kita, yang memberikan nikmat-nikmat tadi ni, Ar-Rahman, sifatnya adalah Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan pada hari akhirat nanti, ruh dan malaikat ini akan berbaris-baris, la yatakallamuna illa, dan tidak akan bercakap melainkan mereka yang Allah Taala berikan kebenaran, dan mereka akan berkata benar semata-mata. Hadzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ini kembali kepada persoalan yang pertama, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka berbantah-bantah tu. Itulah hari yang benar, zalikal yaumul haq. Kita sebut pada hari ini bahawa akan ada satu hari yang benar akan berlaku, iaitu hari akhirat. Kalau sebut tentang kematian, bagaimana kisah Sayyidina Umar, bila mati seorang, mata fulan bin fulan, pada hari ini telah meninggal seorang lelaki bernama fulan bin fulan, dan tidak mustahil akan datang satu hari nanti orang akan menyebut mata Umar Al-Khattab, akan mati Umar Al-Khattab. Dan ketika Umar hidup ni, dia yakin bahawa akan mati dan akan menghadapi saat tersebut, dan hari yang benar, maka dia berani untuk menyebut kataan tersebut. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a takhadha ila rabbih. Dan sesiapa yang berkehendak untuk selamat daripada azab neraka tadi ni, ittakhadha ila rabbih, maka akan carilah peluang untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat dia kembali. Jadilah orang beriman. Jadilah orang beriman. Allah Taala lagi pilihan dekat dunia ni, inna anzarnakum azaban qariba, dan sesungguhnya kami memperingati kamu wahai manusia, azaban qariba, satu azab yang dekat, dan bukanlah jauh. Dan antara kunci bagaimana mengapa tentera Al-Qassam mampu berjuang sampai sekarang, ya, mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut mati. Mereka merasakan syahid adalah satu kemuliaan, tak takut mati. Dan mereka rasa memang akan berlaku pun kematian tu, azaban qariba, hari akhirat pun akan datang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu, hari akhirat itu, nak cerita tentang penyesalan pada hari akhirat nanti. Al-mar'u yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Orang akan melihat apa yang telah dihasilkan oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia menyesal sangat-sangat dan dia mengata bahawa ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya. Ini satu pengharapan yang mustahil lah. Laitani ni, laita ni satu pengharapan yang mustahil nak patah balik dah. Laitani kuntu turaba. Hari akhirat dia akan menyesal, dia kata alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah yang tidak ada nilai. Poin dia kat sini, orang yang hidup dia menyesal sangat-sangat, dia kata lagi baik aku tak hidup.
lagi baik aku jadi benda yang lain daripada hidup dan dihisap, dapat nikmat dan dihisap dan diazab pada hari akhirat nanti. Jadi muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, itu seberingkas tafsir atau terjemahan dan sedikit syarahan tentang surah An-Naba, satu peristiwa yang besar. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran. Antara poin yang pertama ialah adanya hari akhirat, satu hari nanti. Itu poin yang pertama. Kita perlu merasakan setiap masa dan setiap ketika dalam kehidupan kita ada hari akhirat. Bila mana kata ada hari akhirat, akan adanya penghisaban, penilaian. Allah Ta'ala akan kira baik atau buruk kehidupan kita ni, Allah Ta'ala akan nilai. Dan untuk itu juga kita perlu sedar, poin yang ketiga, kita perlu sedar bahawa dalam kehidupan kita ni yang kita rasa lemah, kita rasa rendah diri, kita rasa dhaif, kita rasa tidak kuat, tidak berupaya, dan ketahuilah sebenarnya bahawa kita ni ada nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Siang dan malam, kehidupan, keluarga, masa, kesihatan, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita gunakan kelebihan tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, yang terakhir, hari akhirat nanti akan ada dua sahaja jalan, ada dua sahaja pilihan untuk kita, sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Tidak ada yang ketiga. Jadi setiap apa kelakuan kita setiap hari, setiap tindak tanduk kita pada setiap hari, kita perlu ada visi dan matlamat ke mana hala tuju kita dengan amal ini. Contoh kita petang hari ini, insya-Allah ini adalah amalan ahli syurga, insya-Allah kita akan tergolong dalam ahli syurga. Kita akan berfikir sebelum kita lakukan satu benda, kita akan berfikir bahawa ke mana kita pada hari akhirat nanti. Rasanya cukuplah sedikit huraian tentang surah An-Naba, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan surah An-Nazi'at dalam tempoh 2 minggu lagi kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang datang dari diri sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.